Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampa takut suara masuk? Jawab kuat-kuat, tak apa, tak ada masalah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, dengan kesempatan yang kita ada duduk di dalam sebuah majlis yang diinisiatkan oleh beberapa orang yang merasakan kepentingan majlis seperti ini, program seperti ini, dan disokong ataupun didokongi idea tersebut dengan beberapa orang yang turut merasakan benda macam ni satu benda yang penting, maka kita semua berada di dalam sebuah majlis yang diberi nama Kuala Lumpur International Hijab Fair. Alhamdulillah, jadi mungkin saya nak mengambil kesempatan ini, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, para masyayikh kita, dan juga kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan semua sihat kah? Alhamdulillah. Baik. Manusia adalah satu makhluk Allah Ta'ala yang berbeza dengan makhluk-makhluk lain, terutamanya bila Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Allah ciptakan manusia sebaik-baik penciptaan. Sebab tu kalau orang buat robot pun dia nak sama pergerakan tangan dia macam manusia, jalannya macam manusia. Kalau kita nak buat apa-apa pun, contohnya benda yang boleh pegang ke apa, kita akan menggunakan konsep yang ada pada manusia sebab dialah sebaik-baik penciptaan. Sebab tu ada suatu hari bila ada satu lelaki tu, ni ceritalah, tapi termasuk dalam hukum dan juga perbincangan mazhab juga. Ada satu orang lelaki, tapi jangan tiru, hak ni tak bagus. Dia kata kat isteri dia cantik, comel. Tapi hari tu suatu hari dia pergi kata, dia pergi tengok bulan purnama cantik, dia pergi kata, aku cerai hang lah sebab bulan lebih cantik daripada hang. Oh, dia kata lagu tu. Jadi isteri dia balik menangis lah. Macam mana ni, jatuh cerai ke tak ni, bezakan dia dengan bulan. Maka bincang sehingga kan kita nak menyelamatkan rumah tangga dia. Sebab yang tu yang lebih penting. Bukan masalah apa yang lelaki, sebab lelaki tu bukan benci kat dia. Dia pergi habaq kata sebab perempuan tu kurang cantik daripada bulan. Tuan-tuan tolong angkat tangan saat dalam ni kat saya, siapa yang dia rasa dia lebih cantik daripada bulan? Bulan purnama. Mana ada kita berani angkat tangan? Takut kot. Habis tu semua orang kira fail lah. Dah. Tiba-tiba ada seorang ulama daripada mazhab Imam Hanafi ke atau Imam Ahmad bin Hanbal, saya tak pasti. Dia kata talak tidak terjatuh pada perempuan ini. Sebab apa? Jangan lupa firman Allah tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ciptaan yang terbaik dan paling cantik adalah manusia. Nampak ayat tadi tu mahal. So manusia yang cantik dan special ni Allah Ta'ala buat dia ada satu yang berbeza daripada makhluk-makhluk yang lain, iaitu, tuan-tuan sedia dengar elok-elok tau. Kehidupannya ada permulaan tetapi tidak ada pengakhirannya. Kita semua ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Maknanya semua yang hadir dalam majlis hari ini, sama ada pegang beg plastik ke, pegang beg tangan ke, pegang beli baju ke, bercakap, tegur siapa, sentuh orang, tengok, berjalan dan sebagainya, semua itu menjadi satu hitungan kiraan bekalan untuk kepada suatu alam yang kekal selama-lamanya. Yang tu. Jadi untuk proses itu, adakah manusia sentiasa dalam keadaan tidak boleh berfashion, terutamanya orang Islam? Kerana bagi kita konsep fashion itu satu yang terkeluar daripada ajaran agama Islam. Yang ni yang kita nak kongsi ramai-ramai supaya kehidupan yang ada awalnya tadi, penghujung akhirnya akan boleh letak sama ada kita di syurga atau di neraka. Dan insya-Allah kita mendoakan semua yang hadir pada hari ini duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila kata macam tu, izinkan saya buktikan dulu pengenalan ini bahawa manusia hidup dia memerlukan semua benda dan semua benda tu ada dalam Quran. Sebab Allah kata apa? Sesungguhnya kami telah datangkan Al-Quran tibyanan likulli syai'. Al-Quran ni dia menjadi penerang ataupun penerangan. Jadi Al-Quran ni dia menerangkan kepada benda. Contohnya macam hari ni kita kumpul ramai-ramai. Contohnya kita nak buat baju. Kita nak buat design. Allah pandu kita. Okey, saya ambil satu contoh. Architecture saya sebut sini. Seorang arkitek, kalau tuan-tuan buka dia punya job scope dia. Kalau tuan-tuan buka, kita tengok seorang arkitek. Adik saya ada arkitek, ada di kalangan anak-anak tuan-tuan. Tuan-tuan balik boleh tolong tanya. Arkitek, dia punya job scope dia, antaranya ialah dia kena cipta benda tu. Dia kena kita guna istilah merancang benda itu. Kalau dia buat building, dia kena design building tu, dia kena rancang. Kalau emergency nak keluar ke mana apa, dia kena tengok. Dan dia kena satu lagi, design bangunan tadi tu bagi jadi bangunan yang cantik. Itu arkitek. So point saya nak kata, mana seorang tahu itu kerja seorang arkitek? Why not seorang arkitek just lukis saja? Dia duduk rumah dia kata, aku ni kerja arkitek, baik aku lukis dia. Dia lukis bangunan tanpa mengambil kira apa yang bangunan tu perlu ada, tanpa buat pembangunan tu. Tak payah pergi tengok pun. Buat apa-apa, lukis apa buat sendiri. Pasal apa seorang arkitek dia mesti kena ada dia yang tolong buat sama, dia kena tolong merancang dan dia juga kena mendesainkan benda tu. Bagi saya sebut. Itu adalah sifat Allah Ta'ala.
Dalam surah Al-Hasyr yang kita selalu baca. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu huwallahul khaliqun, cipta, bari'un, merancang, musawwirun, design. Ayat atas tu sebelum tu Allah Ta'ala cerita kat kita, huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminun azizun jabbarun mutakabbir. Allah sebut juga sifat dia. Tapi pasal apa Allah tak bubuh khaliq sekali duduk kat atas? Pasal apa Allah tak bubuh barik juga duduk kat atas? Allah pisahkan ayat yang selepas tu, Allah letak kategori dia yang khusus. Huwallahul khaliqun bari'un musawwirun lahul asma'ul husna. Orang yang dia nak cipta, dia mesti kena rancang, dia mesti kena design. Baru benda tu jadi cantik. Dalam Allah menciptakan alam, surah As-Sajadah, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita dalam ayat yang keempat, Allah kata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Allah kata apa? Allah lah yang menciptakan langit, bumi dan apa di antara keduanya. Kita semua ni lah Allah ciptakan dalam 6 waktu. Fi sittati ayyamin, dalam 6 waktu. Sedangkan Allah dia boleh kata kun fayakun. Pasal apa dia cerita kat kita dia nak buat alam ni, nak buat langit lah. Sebab tu Allah mula langit dulu. Dia tak mula bumi dulu. Dia mula langit. Sebab apa? Langit kita tak tahu luas mana. Bumi kita tahu. Mata kita pergi tepi laut tu, itu kita boleh agak dah. Yang pandangan mata kita sebelum bumi bulat, at the end of the age tu kita tahu berapa jauh dah. Mungkin 30 batu, 40 batu pandangan mata kita. Tapi langit, mana ada penghujung dia? Okey, fine. Langit yang tak ada penghujung, bumi yang satu kita ni 7 lapis dan segala yang ada, pokoknya, bukitnya, gunungnya, haiwannya, apa lagi, anginnya, awannya, kita lagi, apa lagi ada, cacingnya, semua sekali Allah buat dalam 6 waktu. Adakah Allah begitu lemah sedangkan dia boleh kata kun fayakun, jadi semua sekali? No. Antara hikmah yang kita boleh dapat, tuan-tuan tak nampakkah betapa detailnya Allah Ta'ala buat sesuatu sedangkan dia boleh kata kun fayakun. Sedangkan bila dia kata kun fayakun, benda tak ada rosak. Tuan-tuan cuba tengok, saya bagi contoh. Allah sebut dalam surah Al-Mulk, cuba tengok langit, ada tak rekah tak mana-mana? Tak ada rekah. Allah boleh kata kun fayakun. Contoh, okey, saya bagi contoh kun fayakun yang lain. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun dalam gua. Ayat ni tuan-tuan boleh baca dalam surah Kahfi. Ayat daripada ayat yang pertama tu sampai bawa sampai ke ayat yang ke belakang-belakang tu. Ayat yang ke-30 sampai begitu. Apa dia? Allah Ta'ala kata, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'ah. Depa tidur dalam gua 309 tahun. Tiba-tiba bila dia bangun daripada tidur dia 309 tahun. 309 tahun. Tapi innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kata, oh, Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, kun fayakun. Depa akan sama, macam sama juga depa tidur 300 tahun, bangun pula 300 lepas tu, masih sama lagi dengan baju yang sama. Sebab apa? Bila bangun saja, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum. Ayat 19. Muka surat belah kanan, 5 baris daripada bawah tu. Qala qailun minhum kam labistum? Qalu labisna yauman aw ba'dha yaum. Depa tidur, bangun 300 tahun lepas tu, dia bangun, dia tanya kawan dia, berapa lama kita tidur? Ha? Kawan dia kata, sehari ke setengah hari ke? Sebab apa? Sebab dia bangun, tidak ada sebarang perubahan pada diri dia. Allah kata kun fayakun. Ada cacat ke? Tak ada langsung. Ashabul Kahfi boleh tanya pula, berapa lama kita tidur? Dia boleh tanya. Maknanya bila Allah kata kun fayakun, benda tak ada cacat. Tapi pasal apa dia nak buat alam tetap juga dalam 6 waktu, nak ciptakan kita dan semua yang ada 6 waktu? Bukan dia lemah. Nak tunjuk kata Allah detail. Sebab tu kalau tuan-tuan cari setiap apa yang ada dalam alam ni, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala balik lepas tu. Dia detail. Sebab tu kita marah orang kalau orang tak menjaga alam. Bayangkan Allah buat dalam 6 waktu, tiba-tiba hang tak jaga benda tu.
So nak jaga alam bukan saja jangan buang sampah. Kita kena jaga diri kita. Sebab tu kita kena pakai baju. Kalau kita tak pakai baju, jangan kata kita, saya pun kalau hampa tak pakai baju, mampus aku. Hak ni tengok amboi, hak ni tengok, hei, yang ni, lentik bagus lah. Budak pun boleh gelak tak? Faham tak mana? Bahasa orang tua tu tahu kah? Jangan kata tuan-tuan. Dia akan berlaku kerosakan. Rosaknya tang mana? Rosaknya kalau contohnya kita bagi simple word bagi semua orang faham hari ni. Kalau kita tak pakai baju, berlaku penzinaan, berlaku yang macam-macam, esok anak tu siapa yang nak jaga? Tak usah bagi tahu kata harta, tak usah bagi tahu kata apa. Nak tahu siapa nak jaga dia? Sebab tak tahu siapa punya. Maka orang semua akan buat tak tahu kat budak tu akan mengamuk, budak tu akan memberontak, dia akan jadi mana? Dia pula akan buat lagi, bertambah lagi, rosak. Kalau kita tak jaga diri kita, alam akan rosak. Jadi sebab tu saya kata benda macam ini penting. Hari yang kita hadir hari ini penting. Buat benda menganjurkan macam ini penting. Cuma kalau ada ralat, kita perbaiki. Itu khalas. Dia tidak boleh kita kata, ni tak boleh ni, rosak ni. Tutup je lah majlis ni. No. Nabi tak pernah ajak kita macam tu. Ada ralat dalam kehidupan kita, perbaiki. Khalas. Terus hidup macam manusia biasa. Dia tak ada kalau satu orang, contoh, saya bagi contoh. Maafkan saya kalau saya cakap ni, kalau siapa ada terasa hati, saya minta maaf. Kalau katalah seorang tu dia tidak menutup aurat misalnya. Hari ni kita bagi tahu kat dia kemudian dia tutup aurat. Kita tak ada panggil dia sebagai orang yang berdosa. Dia boleh terus hidup macam orang biasa. Malahnya dia lebih dapat barakah daripada Allah Ta'ala. Kerana dia berani buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Dalam keadaan sebelum ni dia tak buat sebab dia takut pada orang lain. Itu menunjukkan kata dia takut pada Allah Ta'ala. Maka barakah sampai kepada dia lebih awal daripada kita. Jadi dalam hidup kita kalau kita berlaku ralat, perbaiki. Islam maksudnya salim, selamat. Semua orang yang ada dengan dia akan selamat. Sebab tu Nabi kata, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam dia mesti akan menjaga saudara dia daripada mulut dia yang jahat, daripada perbuatan dia yang tak baik. Sebab tu kita bagi Assalamualaikum. Apa prinsip Assalamualaikum? Assalamualaikum, you bagi sunat. Orang yang dengar wajib jawab. Betul tak saya cakap? Betul ya? Bagi salam sunat, wajib jawab. Betul? Okey, why wajib? Kenapa tiba-tiba wajib? Tak usah main ayat Quran apa, tak usah. Tuan-tuan cuba bayang, saya kata dekat tuan-tuan depan ni. Saya duduk depan tuan-tuan. Saya ada floor. Saya boleh kata Assalamualaikum. Tuan-tuan, sekarang saya nak menyesatkan tuan-tuan. Saya boleh buat kuasa macam tu. Sebab saya ada dengan tuan-tuan. Tapi bila saya duduk depan ni, saya bagi Assalamualaikum. Seolah-olah saya declare kat tuan-tuan. Tuan-tuan semua akan selamat dengan saya. Saya tak akan mencederakan tuan-tuan. Tak akan mengecikkan hati tuan-tuan. Tak akan lukakan tuan-tuan dengan keadaan diri saya. Dan tuan-tuan bila dengar saya declare macam tu, maka wajib bagi tuan-tuan untuk abang. Tuan-tuan pun akan jaga saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalas. Itu orang Islam. Siapa yang dia bertindak agresif dalam hidup dia, dia tak faham prinsip Assalamualaikum. Sekecil benda macam tu pun dia tak faham. Jangan harap dia nak faham benda yang besar. Sebab tu kita kena saling memaafkan. Perbetul yang mana kita tak betul. Perbetul bagi khalas elok. Itu kita orang Islam. Khair. Jadi apa yang saya nak kait dengan tuan-tuan berkaitan dengan fashion dan manusia bila kita kata kita kena jaga diri kita. Alright. So manusia yang ada awalnya, tiada penghujungnya, diberikan satu kelebihan pada kita untuk mengenakan satu benda di atas badan kita di dunia ini. Oh, salah. Bukan di atas dunia ini. Siapa kata manusia pakai baju di atas dunia? Manusia mula pakai baju sejak lagi dari dalam syurga. Sebab itu Nabi Adam bila mana dia kena keluarkan daripada syurga, mungkin atas ralat yang dia buat, nak kata berdosa, takutlah pula kan. Dia Nabi kan, macam kita tak sesuai pula kata. Bab nak kata tak apa, cuma saya je khawatir bila kita kata, tengok kesalahan dan dosa Nabi Adam. Amboi, nampak macam hang ni tak berdosa pula. Jadi, taklah. Nabi Adam, masa dia ada buat ralat sikit kan, Nabi Adam ada buat, Allah Ta'ala buat keluar Nabi Adam, Allah kata apa? Maka kami tanggalkan pakaian mereka, ulama' buh dalam kurungan, pakaian syurga. Maknanya di syurga lagi orang pakai baju. So siapa yang hari ni dia tak boleh terima, kata dia kena pakai baju yang tutup cantik elok, dia macam mana dia nak masuk syurga? Sebab orang dalam syurga kena pakai baju. Sebab tu saya suka kata dekat tuan-tuan, saya kata apa? Tuan-tuan dengar perkataan ni? Tuan-tuan pegang.
Tuan-tuan, sidang penonton, kita semua lukis syurga kita sendiri. Tuan-tuan nak apa dalam syurga tuan-tuan? Tuan-tuan yang bubuh. Saya nak ada 10 rumah banglo dalam syurga saya. Saya yang buat amalan untuk dapat 10 rumah banglo dalam syurga saya. Saya nak ada sungai yang mengalir banyak dalam syurga saya. Saya yang design amalan untuk diri saya. Kalau tuan-tuan tak mau, terpulang pada tuan-tuan. Syurga kita yang lukis sendiri. Nampak tak? Orang akan tanya, Ustaz, betulkah kita kena lukis syurga kita sini? Jangan lupa hadis Nabi berkaitan dengan lelaki yang keluar daripada neraka yang last kali. Tuan-tuan boleh buka hadis ni. Kalau tuan-tuan nak type, tuan-tuan type tajuk lelaki yang ataupun orang yang terakhir keluar daripada neraka. Al-Kisahnya begini. Ma'alish, bukan Al-Kisah. Hadisnya begini. Kalau kata Al-Kisah macam tak betul kan? Hadisnya begini. Nabi kata apabila syurga semua dah settle, dah semua dah time tu semua. Ni semua ni alam ghaib ni. Ni alam-alam tak nampak lagi ni. Alam yang kekal. Sekarang alam tak kekal. Lepas ni alam akan kekal. Tapi masih ghaib, kita tak nampak lagi. So ketika itu bila syurga semua dah mula nak tutup pintu, dah tak ada dah siapa nak masuk dah. Tak ada siapa keluar, tak ada siapa masuk dah. Neraka pun last dah kena bawa keluar dah. Orang-orang yang mana ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, semuanya akan dikeluarkan daripada neraka. Last kali akan ada satu individu. Dia akan keluar daripada neraka dalam keadaan ada setengah, ada kata dia berjalan, saat-saat dia jatuh. Saat-saat dia jatuh, ada yang kata dia berjalan, saat-saat merangkak, saat-saat kadang-kadang dia mengesot. Sebab apa? Sebahagian kata mungkin teruk dia kena dalam neraka. So bila dia keluar, malaikat kata dekat dia, dah, pergi masuk dalam syurga. Dia pun tengok, oi, malaikat bercakap Penang juga, dia kata. Ingat kan Ustaz Don ni, dia kata. Dia pun masuk syurga, jalan. Dia jalan masuk syurga. Bila dia crawling, kita kata merangkak nak masuk syurga, dia sampai di pintu syurga, dia terkejut. Sebab syurga penuh. Full house, syurga penuh. Dia keluar, dia kata, apa Tuhan, pemain aku no. Dia kata lagu tu. Ketika dia kata macam tu, Nabi bila cakap hadis ni, Nabi gelak. Allah kata apa dekat dia? Dulu masa hang duduk di dunia, hang biasa dengar tak pasal syurga? Dia kata biasa. Biasa terbayang tak syurga? Dia kata biasa. Patah balik masuk syurga, aku ganti 10 kali ganda daripada apa yang hang bayang. Kita boleh lukis kita punya syurga sendiri. Tapi syurga dia kena ada dakwat dia daripada bentuk amalan. Dia kena ada pen dia daripada bentuk zikir. Sebab tu kita kena design kita punya sendiri. Kita tak tahu dengan sebab kita buat baju satu orang rasa untuk tutup aurat, itu adalah salah satu warna yang kita bubuh dalam syurga kita. Sebab tu hari ni saya kata majlis macam ni penting sangat tuan-tuan. Hari ni kita kena perkenalkan benda ni pada semua orang supaya dia tahu setiap benda yang dia buat dia berharga pada agama. Orang cameraman, orang yang sedia PA system, orang yang sedia lampu bagi cantik. Kalau tak saya tercongok sorang-sorang sini, orang pun tak mahu tengok. Kata baik aku tengok bintang ni lagi bagus. Kurang-kurang dia terhibur sikit. Nampak tak? Semua tu ada manfaat pada agama. Jadi bila kata macam tu, maka kita kena balik pada realiti apa yang kita nak sembang. So sekarang tuan-tuan saya tengok tuan-tuan rasa macam, tak tahu saya tanya, sekarang tuan-tuan dah faham tak siapa dia manusia? Tuan-tuan rasa macam tuan-tuan, oh ada sikit benda yang aku rasa macam aku tahu. Pasal apa kita kena ada fashion? Pasal apa kita kena pakai baju? Salah satu dia sebab kita kena nak masuk syurga, orang syurga pakai baju. Tapi baju yang macam mana? Itu persoalan dia. Wallahu alam, saya cuba untuk mengenengahkan kepada tuan-tuan berkaitan dengan fashion dan sebagainya. Saya bukan ahli fashion. Sebab itu saya tak akan bercakap fashion itself. Tapi saya akan cakap di dalam Al-Quran apa yang ada yang boleh bantu kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Okay, tuan-tuan dah sedia? Khair. Ini baru nak masuk. Tadi mukadimah ya. Sepanjang tadi itu semua mukadimah ya. Tak, kalau tuan-tuan cuba bayang. Kalau start saya habaq tu. Tuan-tuan, passion dia kena buat macam ni. Pasal apa kena buat macam ni? Mesti kita blur. Pasal apa kita kena buat macam tu? Jadi sekarang saya explain kat tuan-tuan. Sebab kita manusia, kita kena buat begitu. Okey, saya bawa contoh kisah lagi sebagai perkongsian kepada kita. Contoh saya bawa. Okey, tengok tuan-tuan.
Manusia ada awal, tidak ada hujungnya. Jangan lupa apa yang terjadi kepada sebuah kisah di dalam surah Al-Baqarah ayat 259 pada halaman yang di sebelah kanan, 6 atau 7 baris daripada bawah ke atas tu semua tu cerita dia. Ayatnya bermula dengan au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Yang tu ayat dia. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. Itu ayat dia panjang lagi. Saya baca sikit dia baru. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan balik tengok ayat surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 259, halaman yang ke sebelah kanan tadi tu, 7 baris daripada bawah tu semua tu ayat dia. Allah Ta'ala kata apa? Seorang Nabi, nama dia Nabi Uzair. Dia keluar daripada rumah dia. Dia naik kalder dia. Dia bawa makanan. Dia bawa ayam. So bila dia bawa benda tu, dia berjalan. Marra ala qaryah. Dia melintasi satu kampung. So bila dia berjalan, dia melintasi satu kampung. So bila dia melintasi satu kampung, dia tengok. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kampung ni hancur ni, wahiya khawiyatun ala urushiha. Atap dia jatuh ke bawah, runtuh, rosak semua, habis hancur. Dia tengok kampung tu bila sebab dia lintas dengan kalder dia. Dia tengok, dia kata, ini macam mana ni? Allah Ta'ala nak bagi hidup balik ni tengah-tengah padang pasir. Siapa pun tak omai, orang pun tak ada. Siapa nak initiate, nak duduk mula-mula? Siapa yang ada alternatif yang mula-mula nak main duduk? Macam mana Allah nak gerakkan hati untuk dia tanya macam tu. Bukan kata dia tak yakin dengan Allah. Cuma dia nak rasa takjub. Macam mana Allah nak buat? Allah sahut panggilan dia. Allah bagi kepada Nabi Uzair satu benda yang Allah tak bagi kepada Nabi-Nabi sebelum tu. Iaitu bila dia naik unta kalder dia tu, dia naik, dia tengok ni. Lepas dia cakap tadi tu macam mana Allah nak hidupkan balik, dia rasa badan dia letih dan mengantuk. Dia pergi ke sebuah gua. Dia ikat kalder dia dekat luar gua. Dia masuk gua. Dia ambil roti, dia letak sebelah. Dia ambil ayak, dia letak sebelah. Kata guru kami, Fadilatul Ustaz Datuk Dr. Harundin, roti tadi tu masih segar. Roti tadi tu masih segar-segar, lembut-lembut lagi. Ayak tadi tu masih suam-suam panas lagi. Dia letak tepi dia. Dia rehat. Ashabul Kahfi tidur. Tapi dia bukan tidur. Allah sebut dalam Al-Quran, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ. Allah bagi dia mati 100 tahun. Summa ba'asah. Allah hidupkan dia balik. Mematikan dia sebelum kiamat dan telah menghidupkan dia balik juga sebelum kiamat. Itulah bukti kepada kita. Ayat ni nak cerita kata kita ada awal tetapi kita tidak ada pengakhirannya. Allah boleh hidupkan kita balik. Okey, tengok Bila Nabi Uzair bangun, dia mati 100 tahun. Dia mati 100 tahun. Kita punya orang yang kat kampung kita yang meninggal 80 tahun pun kita tengok dah tak ada apa dah, kain kapan tak ada, tulang pun tak apa nak ada, hancur apa semua. So Nabi Uzair dia dah mati 100 tahun. Bila dia bangun balik dalam keadaan dia dah mati 100 tahun, tiba-tiba ada suara sebab malaikat yang menyampaikan wahyu, qala kam labista. Berapa lama kamu tidur? Berapa lama tidur? Dia tak kata mati. Kalau dia main-main suara tu, Nabi Uzair jaga-jaga, dia kata, berapa lama hang mati? Ada pula mati. Hidup ni. Dia ada argue. So dia kata, berapa lama kamu tidur? Nabi Uzair jawab macam kita jawab bila kita bangun tidur. Aku rasa aku tidur sehari ataupun setengah hari. Macam kita tidur tengah hari. Bila kita tidur tengah hari, isteri kita, adik kita, abang kita, kakak kita, kawan kita gerak. Bangun. Dia bangun. Berapa lama aku tidur? Hang tidur sehari ke setengah hari apa? Dia tu. Pukul apa dah lah ni? Nak semayang. Contoh. Sebab apa? Sebab bangun sama.
Tidur pukul 12 tadi, pakai baju yang sama, bangun pukul 1, baju yang sama, seluar sama, kasut sama, benda yang sama. Siapa tidur pakai kasut? Awak aku sebut kasut. Jadi, bila kata macam tu, dia bangun tu, dia kata, saya tidur sehari atau separuh hari, dia kata macam tu. So, bila dia kata macam tu, maka malaikat tadi kata, bal labista mi'ata amin. Hang dah mati 100 tahun. Unzur ila ta'amika. Tengok pada makanan kamu. Wasyarabika. Tengok pada apa ayat kamu. Lam yatasannah. Ayat ni power tuan-tuan. Orang tanya kat saya satu hari tu, Ustaz, pasal apa Allah suruh dia tengok roti dia dengan ayat dia? Kenapa tak pergi tengok kalde dia terus? Saya kata, ayat ni Allah nak bagi tahu kat kita, di sebalik yang bagi tahu, Allah lah orang yang mula-mula menggunakan istilah yatasannah, lam yatasannah, expired date. Allah lah yang ajak kita makanan ada expired date. Inilah ayat dia. Makanan ada tarikh luput dia. Sebab tu Allah suruh tengok makanan. Jadi bila Nabi Uzair tengok makanan tadi, ialah kalau Allah tak bagi tahu kata ada expired date, kita biar roti kita berkulat apa semua, kita tak kenal yang tu kulat, kita mungkin boleh ingat roti itu berubah kepada roti yang lebih segar. Tak, betul tak? Kalau kita tak tahu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Sekarang kita tahu benda tu kulat yang hijau-hijau tu. Orang yang mula-mula yang sebelum dia kenal kulat, benda tu apa dia? Dia tak tahu. Apa tengok, wow. Roti pun boleh jadi makin lama simpan makin sedap. Tengok ada kala-kala ni. Siap ada macam Pizza Hut pula boleh tarik-tarik macam tu. Tapi Allah bagi tahu makanan dia ada expiry date. Sebab tu Allah kata lam yatasannah. Dia tak disentuh, dia tak makan tahun. Tapi bila dia tengok makanan dia masih panas, minumannya tak kurang, tak sejat, tak kering, tak ada apa-apa. Dia tak boleh nak. Macam mana dia nak kata dia boleh mati 100 tahun? Sebab tu Allah bagi dia ada kalde. Allah kata, unzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Pergi tengok kalde hang kat luar. Dia pergi keluar. Tengok kalde dia dekat luar. Apa jadi pada kalde dia? Kata guru kami, Datuk Harundin. Kalde tadi dah jadi serbuk tulang. Bukan saja tulang dah tak ada. Ada. Tulang pun tak ada. Dah tinggal serbuk. Tapi Allah sambung ayat dia kata, walinaj'alaka ayatan linnas. Kami jadi bukti kepada kamu. Kamu cerita ke orang. Apa dia buat? Allah Ta'ala kata, kun fayakun. Serbuk tulang berubah jadi tulang. Tulang dibalut dengan daging. Daging mengalir darah. Ada kulit balik. Jadi balik kalde depan mata Nabi Uzair. Yang menceritakan kepada dia, Nabi Uzair pun macam kalde ni tadi. Dah tinggal serbuk tulang dah. Allah kata kun fayakun, hidup balik rasa macam tidur sehari atau setengah hari. Kita ada kiamat. Kita ada benda tu. Ini belum kiamat lagi Allah boleh buat. Esok, hari kiamat ni Maliki Yaumiddin. Hari Allah Ta'ala bukan hari kita. Sekarang adalah hari kita, hari Cliff, 3 hari. Hari Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Banyak kan? Hari raya, hari ibu, hari ayah, hari budak-budak. Sebab dunia kita. Tapi Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari itu nanti. Masa tu lagilah dia boleh buat. Kalau dunia kita pun dia boleh buat. Okey, sambung cerita tu. Dia kata apa? Bila kalde dia jadi tu, dia pun naik kalde dia balik rumah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, masa Nabi Uzair keluar 100 tahun dahulu, ada seorang orang gaji. Orang gaji dia umur 20 tahun, kata Imam Al-Qurtubi. Bila dia balik tu, dia tengok kat rumah dia ada seorang perempuan tua. Orang gaji dia, perempuan tua, buta mata dia. Dah lama, dah usia dia, buta mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni rumah Uzair kah? Orang gaji dia yang dengar tadi tu, meleleh air mata. Pasal apa? Suara hang macam Uzair. Nama Uzair pun dah 100 tahun kami tak sebut. Hang sebut balik tadi, aku teringat dekat Uzair. Teriak dah. Wa ana Uzair. Kata Nabi Uzair. Tapi aku Uzair. Memanglah dia Nabi Uzair. Dia hidup balik. Okey, inilah salah satu lagi takjub dalam dunia orang Islam. Tuan lebih muda daripada orang gaji dia. Orang gaji dia masa dulu umur 20, dia umur 50. Nabi Uzair umur 50. Tapi Allah hidupkan dia balik umur 50. Orang gaji dia dah umur 120.
Nabi Uzair ada anak umur 20 juga. Saat lagi kita akan cerita. Nabi Uzair pergi kat anak dia pun, anak dia tak percaya. Sebab anak dia umur 120, dia masih umur 50. Sebab tu kita pesan kat orang. Ingat tak? Orang selalu pesan kat kita. Umur kita masa masuk syurga macam umur orang 30. Betul? Kita akan dijadikan balik macam 30. Nampak? Nabi Uzair mati 100 tahun dah. Patutnya 150. Allah bangunkan balik umur 50 asal balik. Saya umur 30. Ni muka syurga ni. Ni. Balik dia kata, "Wa ana Uzair, aku Uzair." Kata, "Mana boleh?" Dia buta, dia kata, "Mana boleh Uzair dah tinggal kami 100 tahun dah." Dia kata, "Aku Uzair." Dia kata, "Kalau betul hang Uzair, Uzair tuan aku dia ada mukjizat. Mukjizat dia doa dia makbul. Kalau hang betul Uzair doa bagi mata aku celak." Nabi Uzair doa kat Allah Taala, doa-doa mata dia celak, dia tengok Allah Uzair. Dah umur tua dah 120. Lepas tu bawa pula pergi jumpa dengan anak dia. Anak dia seumur 120 tahun juga. Anak dia kata, "Kalau betul hang ayah aku, hang mesti ada tanda kenabian." Dia ada tanda kenabian. Baina katifai. Kata dalam kitab. Baina katifai, di antara dua bahu dia. Di tengah-tengah tengkuk dia ni. Ada bentuk macam bulan sabit dan bercahaya. Bila tengok-tengok itu kata, itulah Nabi Uzair. Anak dia menerima dia sebagai ayah dia. Khalas. So point saya nak cerita kepada tuan-tuan. Kita ada awal, tidak ada penghujungnya. Dan kita akan dihidupkan balik. Dan setiap yang tuan-tuan dengar, tuan buat hari ini semuanya akan dinilai dan dihitung. Atas dasar itulah hari ini kita berdiri. Mari sama-sama kita aturkan hidup pemakaian kita sama yang macam mana Allah Ta'ala nak. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, "Ya Bani Adam." Ni masuk ni. Ni perbincangan betul ya ni. Tadi pra kepada isi. Tadi mula-mula qadimah. Hak yang tadi Nabi Uzair pra dia. Sekarang ni betul-betul. Ya Bani Adam, hai anak-anak Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Allah kata, hai anak Adam, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk kamu pakai. Syarat yang pertama untuk menutup aurat. Dan yang kedua yang hari ini kita tengah buat, iaitu untuk bergaya. Pakai baju mesti kena bergaya. Nabi kata siapa pakai baju dia tak iron. Siapa pakai baju tu iron zaman sekarang lah. Maksudnya kusut masai. Siapa pakai baju dia ada kuning-kuning, ada kotak-kotak. Contohnya Nabi biasa tengok seorang lelaki. Nabi kata hang tak ada ke benda nak boleh cuci baju? Nabi tanya soalan macam tu. Siapa yang pakai baju dia tak kemas, baju dia tak tain elok-elok ataupun tak mau tain buka lepas elok-elok. Siapa yang patutnya dia pakai tie elok-elok, dia tak buat serebeh-serebeh lagu tu. Serebeh tuan-tuan tahu serebeh? Serebeh ni dia bahasa Oxford, tuan-tuan tahu tak? Dia serebeh ni, dia tak buat lagu tu. Dia rambut. Tu saya kata, tuan-tuan cuba tengok hari ni okey, saya setuju dengan sebab orang yang selalu buat rambut lawa-lawa ni Beckham ya. Sekarang ni orang ramai tiru rambut dia, betul tak? Ya rapat kat tepi ni, lepas tu depa bagi tebal sikit tapi depa sikat ke belakang lawa-lawa kemah. Rambut lagu tu khalas, tak ada masalah. Tapi tak ada masalah lah khalas. Daripada yang buat dia bubuh minyak, dia buat lagu tu, dia biar lagu tu. Nabi kata tak boleh. Sebab apa? Itu semuanya adalah daripada perbuatan syaitan. Nampak tak? Nabi sebut, jangan pakai baju selekeh, jangan pakai baju tak elok, mesti pakai baju bergaya. Sebab tu Nabi bila pakai baju, sahabat tengok Nabi, sahabat akan timbal balik Nabi dengan bulan. Sebab lawa dan kemas. InsyaAllah, wallahu alam. Hadza wabillahi taufiq. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.